Terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Sekarang pukul 8.52 pagi dan sekarang kita akan ke cerita pagi negeri Perak. Tetapi sebelum itu kita lihat dahulu beberapa statistik yang kita perlu tahulah tentang kes COVID-19 di Perak semalam. Telah pun dicatatkan sebanyak 794 kes baharu di negeri Perak, menjadikan keseluruhannya 107,163 kes, dan juga semalam dicatatkan 14 kematian diakibatkan oleh COVID-19 di negeri Perak. Ini adalah statistik yang kita perlu tahu dan juga kita perlu ambil tahulah tentang apa yang berlaku di negeri Perak. Untuk melihat apakah cerita pagi di negeri Perak, apa kata kita saksikan sekarang. Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 15 Oktober 2021, para pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT bakal kembali semula ke kampus bagi menjalani pembelajaran secara bersemuka dengan pensyarah dan juga rakan-rakan yang lain. Dan sudah pastinya, bila setelah sekian lama mereka berada di rumah, mood pembelajaran itu perlu diubah semula kepada mood pembelajaran secara bersemuka. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai apa yang mereka boleh lakukan, persediaan yang mereka boleh buat sebelum pulang ke kampus pada 15 Oktober nanti. Jadi kita bersama dengan pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Dr. Nur Sayyidatina C. Rozubi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Encik Amir. Selamat pagi dan seluruh rakyat Malaysia. Ya, betul. Okey, Doktor. Mungkin Doktor, sebelum kita ke fokus utama, apakah pendapat dan juga pandangan Doktor mengenai kewajaran untuk pelaksanaan pembelajaran secara fizikal ini? Jadi seperti yang kita ketahui, bermula daripada 15 Oktober ini, semua para pelajar ataupun mahasiswa di IPTE, IPT dan IPTS akan kembali melalui fasa pendidikan secara konvensional atau kita sebut secara fizikal, di mana kelas akan melalui seperti sebelum ini, iaitu secara fizikal dan bersifat konvensional. Jadi perkara ini merupakan satu yang disambut baik oleh kami warga universiti, dan saya melihat bahawa ini merupakan suatu yang positif kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, kerana ini merupakan perkara yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan pelajar untuk kembali ke kampus dan melalui kehidupan seperti pelajar-pelajar yang sebelum ini. Jadi kan Doktor, sebagaimana saya katakan tadilah, apabila kita, para pelajar ini perlu kembali semula ke kampus, menjalani pembelajaran secara bersemuka, pastinya mood pembelajaran itu sedikit berubah. Sebab setelah sekian lama mereka berada di rumah, menjalani pembelajaran secara dalam talian. Dan jadi sebagai seorang pensyarah psikologi dan kaunseling ini, apakah persediaan yang boleh dilakukan ataupun tips kepada mahasiswa ini untuk memastikan mental dan juga fizikal mereka bersedia untuk pulang ke kampus, Doktor? Okey, jadi bila kita berbicara mengenai kesejahteraan mental dan fizikal, yang paling penting adalah setiap pelajar perlu mempersiapkan diri. Ini kerana kita telah melalui satu fasa di mana kita melalui perubahan yang pelbagai dan juga mendadak. Dan saya kira ada pelajar yang melalui fasa di mana melalui trauma mungkin atau sedikit kemurungan dan gangguan disebabkan oleh berlakunya perubahan dalam kehidupan. Dan antara tips yang mungkin saya boleh kongsikan pada pagi ini kepada semua pelajar dan mahasiswa yang akan pulang ke kampus nanti, yang pertama, pastikan anda semua sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak universiti, kerana keselamatan dan juga kesihatan serta kebajikan pelajar adalah keutamaan. Seterusnya, apabila anda telah mematuhi SOP, yang paling penting juga anda semua perlu sentiasa kekal berhubung dengan orang lain. Wujudkan hubungan yang baik dengan pensyarah, sentiasa berhubung dengan keluarga, juga rakan-rakan. Selain pada itu, sekiranya para pelajar menyedari bahawa anda mempunyai isu-isu kesejahteraan dari segi mental, dapatkan pertolongan dan juga bantuan khidmat daripada sokongan pihak kaunselor. Dan saya kira semua IPT dan IPTS mempunyai kaunselor yang terlatih dan berkepakaran. Dan melalui kaunselor ini, anda mampu menangani dan juga melalui fasa getir sekiranya anda tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi ataupun pembelajaran yang kembali secara fizikal ini. Ialah kita tahu kan, dah lama berada di rumah, hampir 3 semester, dan ini merupakan suatu yang baru yang memerlukan
orientasi semula untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. Dan yang terakhirlah Doktor, mungkin Doktor ada kata-kata semangat ataupun nasihat kepada mahasiswa ini apabila mereka pulang ke kampus nanti supaya mereka lebih menghargai waktu ini untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Silakan Doktor. Okey, ini pesanan saya kepada seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan pulang ke IPT dan maksudnya ke IPT dan IPTS di seluruh Malaysia. Gunakan peluang ini sebaik mungkin dan ini merupakan sesuatu yang perlu kita hargai kerana kita semua masih lagi dalam perjuangan dan anda semua perlu sedar bahawa kita tidak tahu COVID ini bila akan berakhir. Oleh itu kita perlu membiasakan diri kita untuk hidup bersama COVID. Dan sekiranya para pelajar mempunyai sebarang isu atau masalah, ingatlah bahawa masalah itu bukanlah sesuatu yang perlu kita rungsing, tapi masalah adalah sesuatu yang perlu kita urus dan selesaikan sebaik mungkin. Dan akhir kata daripada saya sebagai pelajar universiti, anda semua saya kira adalah mahasiswa yang mampu melalui fasa ini kerana ini adalah satu latihan kepada anda semua sebelum anda berganjak dalam fasa kehidupan seterusnya dalam bidang kerjaya, keluarga dan juga masa depan anda. Dan jangan sesekali rasa bahawa anda adalah orang-orang yang gagal. Tidak ada istilah gagal kerana setiap hari kita tetap ada peluang baru untuk mencuba dan berjaya serta bahagia dalam apa sahaja yang kita ceburi. Okey, itu sahaja daripada saya, Cik Amir. Baiklah, terima kasih Dr. Nur Saidi Tina Encik Rozubi atas perkongsian itu tadi. Jadi untuk para pelajar, mahasiswa, mahasiswi IPTA maupun IPTS, suka untuk saya ambil kata-kata doktor tadi, kita haruslah saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam mengharungi norma baru ini ketika tempoh pandemik COVID-19 kerana kita menuju ke fasa endemik, perlu untuk hidup bersama dengan COVID-19 ini. Jadi bantulah antara satu sama lain ketika pembelajaran secara bersemuka nanti. Dan saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di Negeri Perak Darul Rizwan. Kita kembali semula kepada rakan setugas di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Amir. Itu dia cerita pagi di Negeri Perak. Jadi bersama dengan saya di talian